Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ya, sekalian jemaah untuk sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada tengah hari Jumaat ini 23 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 25 Februari 2022 Masehi, kita sama-sama panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk berkumpul di surau Al-Falah IPK Perak ini untuk kita sama-sama mengimarahkan salat Jumaat yang hingga kini boleh didirikan di surau kita ini. Dan saya dalam kesempatan ini menyeru kepada sekalian kaum muslimin warga PDRM IPK Perak untuk bersegera turun ke surau Al-Falah ini untuk kita sama-sama mengambil tempat yang ada untuk sama-sama kita melakukan solat Jumaat. Tuan-tuan, dan sekalian rahimakumullah, kita semakin menghampiri penghujung bulan Rajab. Dan hari ini adalah hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah bulan yang kita sedia maklum disebut oleh Nabi SAW dalam satu doa baginda yang masyhur. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allah, Tuhan kami, berkati sekalian kami pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan pertemukanlah
sampai kalau kami bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi makna kata bulan Rajab ini adalah pintu gerbang pertama sebelum kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita rindui. Kalau orang yang betul-betul beriman, dia akan rasa rindu untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Maka apabila masuknya bulan Rajab, maka bayang-bayang Ramadan itu sudah nampak di mata. Belum lagi Ramadan itu muncul, tapi bayang-bayang Ramadan itu dah nampak di mata. Kita dah nampak dah Ramadan ni makin hampir. Dan dalam bulan Rajab inilah berlakunya suatu peristiwa, iaitu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang dikurniakan hanya kepada junjungan besar Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang berlaku kepada baginda SAW mengikut pandangan jumhur ulama, ialah berlakunya peristiwa Al-Isra' Al-Mi'raj ini pada malam 27 Rajab. Dan peristiwa ini dicatatkan dalam Al-Quran pada dua tempat. Pertama-tamanya pada di dalam surah Al-Isra'. Istimewa surah Al-Isra' ni kerana dalam surah Al-Isra' ni hanya satu saja ayat yang menceritakan tentang peristiwa Isra' Mi'raj, wahal ayat dalam surah ni banyak. Jadi cerita Isra' Mi'raj itu hanya ada pada ayat pertama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah SWT berfirman, mafhumnya Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kami berkati sekelilingnya untuk kami memperlihatkan kepada baginda sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguh dialah yang maha mendengar lagi maha melihat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini pun kita dah nampak betapa tingginya mukjizat Al-Quran. Kerana Al-Quran Al-Karim itu sendiri adalah mukjizat teragung yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran Al-Karim inilah sesatunya mukjizat yang masih ada, yang masih kekal berdiri sehingga kali ini. Al-Quran ini tidak berubah sedikit pun. Al-Quran yang kita baca hari ini, itulah Al-Quran yang mak bapak kita baca, itulah Al-Quran yang datuk nenek opah kita baca, tok wan kita baca, itulah Al-Quran yang nenek moyang kita baca, dan itulah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beza. Itulah salah satu bukti mukjizat Al-Quran. Jadi kalau kita biarkan Al-Quran itu sebagai mukjizat, dia tinggal sebagai mukjizat yang tidak kita terokai kehebatan mukjizat yang ada di dalamnya, maka tak ada makna bagi kita. Kita akan rasa Al-Quran itu seperti kitab suci semata-mata dan tidak lebih daripada itu. Maknanya Quran ni kita akan anggap kita baca dapat pahala. Kita baca dapat pahala. Jadi kehebatan Al-Quran itu pada kita hanya setakat kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Itu saja.
Walaupun itu adalah satu tuntutan, memang kita dituntut supaya membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah kamu, wahai Muhammad SAW, Al-Quran itu dengan bacaan tartil. Tartil ni maksud bacaan yang baik. Kan? Cukup cukup baik hukum tajwidnya, sebutan hurufnya, fasihnya. Membaca Quran dengan baik adalah satu tuntutan. Malah Nabi SAW sendiri menyebut sesiapa man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, iaitu, dan satu kebaikan itu bersamaan 10 misalnya, artinya ini 10 pahala. Mana kata orang yang baca Quran satu huruf ni dia dapat 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri memberikan kita 150 pahala, kerana di dalamnya ada 19 huruf. Tetapi bukan setakat itu saja tuntutan kita terhadap kita untuk kita berkenaan Al-Quran. Kita juga dituntut seperti mana disebut di dalam ayat yang dibaca tadi, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Jadi apa maksud di situ? Maksudnya yang tidak tahu, bukan setakat kita baca Al-Quran, tapi kita dituntut mentadabbur isi Al-Quran. Makna kata, kalau kita dalam program penguasaan Al-Quran ni, lepas mengaji tu kita tadabbur sedikit isi. Contoh kita membaca surah An-Nas, tadabbur sikit isi dia. Apa surah An-Nas ni? Apa tujuan Allah Ta'ala turunkan surah An-Nas ni? Dan apa gunanya surah An-Nas ni? Dan apa pengajaran yang ada dalam surah An-Nas ni? Itu maksud tadabbur tadi. Tapi teman-teman Datuk tadabbur ringkas lah, bukanlah sampai 1 jam lebih bercerita. Mengajar Quran 10 minit, tadabbur sampai 1 jam. Ni mengajar Quran ke ceramah? Tadabbur ringkas saja 10 minit. Itu cerita. Kan surah An-Nas ni salah satu daripada 3 surah Qul yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita untuk jadi perlindungan bagi kita daripada benda-benda yang ingin merosakkan kita. Sebab nama awal-awal pun Qul a'udzu, katakan Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan. A'udzu birabbin nas. A'udzu birabbil falaq. Situ pun dah nampak maksud ayat itu surah An-Nas, surah Al-Falaq itu diturunkan. Itu yang dikatakan dalam ayat itu baca tadi, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Maka dalam ayat yang sama Allah Ta'ala menegaskan bahawa sekiranya manusia melihat Al-Quran ini ciptaan manusia. Kalau manusia ni menyangka Al-Quran itu ciptaan manusia, walau kana min indi ghairillah, sebab manusia ada yang mendakwa Quran ni buatan manusia. Bukan zaman kita ni, zaman-zaman Nabi pun begitu juga. Orang-orang kafir mengatakan Quran ni tulisan Muhammad, Al-Quran ni rekaan Muhammad, bukan datang dari Tuhan. Maka Allah Ta'ala jawab, walau kana min indi ghairillah, kalau Quran ni bukan dari Allah SWT, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya Quran ni akan jadi macam Bible. Sana lain, sini lain, atas lain, bawah lain, belakang lain, depan lain. Dia akan jadi macam tu. Itu adalah Bible.
Bible adalah tulisan manusia. Bukan, dia tidak seperti mana Injil yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa AS, iaitu wahyu. Ini kita kena faham. Bible ni adalah himpunan, dihimpun oleh pendeta-pendeta, oleh padri-padri lama selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Sebab itu dia tak wujud dalam bentuk asalnya. Bentuk asal Injil tak ada. Bible ni macam-macam bahasa. Bible ada dalam bahasa Melayu, ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Al-Quran ada versi Melayu? Tak ada. Al-Quran yang kita baca, orang Melayu baca Quran bahasa Arab, orang Cina baca Quran pun bahasa Arab. Apa bangsa yang memeluk agama Islam akan baca Al-Quran dalam bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Tak ada Quran versi bahasa Tamil, Quran versi bahasa Urdu. Quran ni Quran tapi dia bahasa ni Urdu. Tak ada. Quran bahasa Cina. Tak ada. Al-Quran tapi bahasa Sanskrit, bahasa Latin, bahasa Sepanyol, bahasa Portugis. Tak ada. Al-Quran satu bahasa je, iaitu bahasa Arab. Itulah bukti mukjizat Al-Quran. Macam Injil sudah tiada dalam bentuk asalnya. Yang ada hanya Bible. Itu pun bila dikaji lebih dalam, sebenarnya Bible itu gabungan Taurat dan Injil. Sebab Perjanjian Lama itu adalah Taurat, Perjanjian Baru itu adalah Injil. Jadi dua gabung jadi Bible. Saya rasa kalau kita mengaji perbandingan agama, kita akan lebih faham. Datuk pun ada sikit-sikit lah mengaji kat UA tu kan, perbandingan agama, comparative religion dia bagi. Muqaranatul adyan dalam bahasa Arab, perbandingan agama. Sebanyak kita faham apa yang dikatakan sebagai Bible. Jadi Al-Quran ini, kalau kita tadabbur isi dia, kita akan nampaklah apa mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan benda yang dulu, menceritakan sejarah. Dalam Quran ada sejarah Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Adam, sampailah kepada Nabi Isa, sampai sejarah Nabi Muhammad SAW pun ada dalam Al-Quran. Ada. Al-Quran menceritakan bagaimanakah perancangan jahat pemimpin Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal ada. Allah Ta'ala peringatkan Nabi, wahai Muhammad, ingatkah kamu tatkala mereka membuat perancangan terhadap kamu, nak buang kamu, ataupun nak fitnah kamu, ataupun nak bunuh kamu? Ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada fakta-fakta sains. Ada. Quran menceritakan asal usul kejadian manusia, yang mana ditunjukkan secara saintifik. Selepas 1000 tahun lebih baru manusia percaya apa asal usul manusia ni, daripada mana manusia ni main. Macam yang Datuk tengok baru ni kan, di Upin yang video tu kan, bagaimanakah sperma tu bobok-bobok masuk dia, kemudian bersenyawa jadi ini, jadi ini. Semua tu dah ada dalam Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ni bukan bikinan manusia, bukan bikinan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW ni ummi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Bagaimana seorang yang ummi boleh mengarang satu buku yang menceritakan di dalamnya asal usul kejadian manusia? Nabi SAW tak pernah masuk sekolah, tak ada degree pun. Nabi Muhammad SAW tak ada degree tak ada. Terus kata master PhD lagi tak ada. Tapi macam mana Nabi boleh karang kalau kita nak kata betul lah Quran tu bikinan Nabi SAW kan? Bagaimana Nabi boleh cerita tentang asal usul manusia sedangkan Nabi itu tak pernah masuk sekolah? Jadi pastilah Al-Quran itu satu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan sebagai, yang dikatakan sebagai mukjizat. Satu benda yang luar biasa.
Apa makna mukjizat tuan? Satu benda yang luar biasa. Memanglah Al-Quran itu luar biasa. So Al-Quran itu menceritakan fakta-fakta sains. Dalam Al-Quran ada sejarah, dalam Al-Quran ada sains, dalam Al-Quran pun ada matematik, tuan. Cuba tengok ayat-ayat dalam surah An-Nisa tentang pembahagian harta pusaka. Itu matematik. Matematik. Al-Quran menceritakan tentang perbezaan tahun matahari dengan tahun bulan, solar year dan lunar year. Di mana? Di dalam surah mana? Surah Al-Kahfi. Kan? Ya. 300 tahun wasdadu tis'a. Ditambah lagi 9 tahun. Apa makna itu? Bila kaji rupanya 300 tahun pemuda kafir tidur itu 300 tahun mengikut tahun matahari, tahun Masihi. Tahun bulan 309 tahun. Maknanya 300 tahun Masihi itu bersamaan 309 tahun Hijri. Nampak? Quran tunjukkan di situ. Itu sekadar beberapa contoh yang kita boleh bagilah tentang kehebatan mukjizat Al-Quran. Maka kita orang Islam yang dikurniakan Al-Quran ni, kita dituntut supaya mengkaji isi Al-Quran. Bukan saja membaca, mengkaji isi Al-Quran, memahami terjemahannya, mengkaji isinya, ya, melihat iktibar yang ada di dalamnya, seterusnya cuba melaksanakannya di dalam kehidupan. Sebab itulah para sahabat Nabi SAW dianggap sebagai jilul Quran al-mutaharrik. Apa dia nama dia tu? Generasi Al-Quran yang bergerak. Sebab Quran tu nampak pada mereka. Mereka ambil Quran tu 100%. Tak tinggal sikit pun. Maka jadilah sahabat Nabi radhiyallahu anhu satu generasi yang hebat. Satu generasi yang boleh akhir-akhirnya menguasai 2/3 dunia, tapi tidak terpaut pada dunia. Nampak tu kan? Maksudnya mereka boleh mentadbir dunia, tapi di dalam hati mereka tak ada langsung rasa cinta pada dunia. Kita ni cinta pada dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Tapi kita tak boleh kuasai dunia pun. Di mana umat Islam sekarang? Soalan. Tepuk dada, tanya diri sendiri. Di mana umat Islam kita sekarang? Adakah kita menguasai ekonomi? Adakah kita menguasai sains? Adakah kita menguasai ilmu? Kan? Seperti mana pada zaman-zaman kegemilangan tamadun Islam. Kan? Kalau kita tengok anak-anak kita masuk universiti, habis-habis belajar ada convocation, betul kan? Ini anak-anak tu insya-Allah akan jadi graduan universiti ni. Macam anak-anak saya juga insya-Allah. Esok dah grad, dah bergelar graduan, tu pakai jubah. Jubah convocation kan? Jubah tu datang dari mana? Budaya mana jubah? Itu budaya Arab. Sebab waktu kegemilangan tamadun Islam, universiti ini ditubuhkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dari kalangan bangsa Arab. Tok-tok guru pakai jubah. Itu asal mula dia. Maknanya Islam ni pernah menguasai dunia. Apa ya? Bila Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan. Bila Al-Quran itu ditinggalkan, maka jadilah umat Islam seperti hari ini. Jadi saya menyeru diri saya dan juga pada tuan-tuan yang mati datuk, tuan-tuan, supaya kita kembali kepada Al-Quran, kembali menghayati ajaran Al-Quran, supaya kita sebagai Islam boleh jadi khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang sebaik-baik golongan yang ada dalam kalangan umat manusia. Supaya kita ni dihormati, kembali dihormati. Sekarang dia jadi lain. Sekarang ni kita ni diperlekehkan.
kita dipandang rendah, kita tak dihormati. Jadi kita nak kembali jadi umat yang dihormati, manusia dihormati, tak ada jalan lain, kita kena kembali kepada Al-Quran. Itulah saja pesanan untuk diri saya terutamanya, dan untuk yang dihormati Datuk dan juga sila Jumaat yang betul sekalian. InsyaAllah kita akan bertemu pada tazkirah yang akan datang dengan izin Allah SWT, dan kita sama-sama lah memohon kepada Allah SWT supaya kita dijauhkan daripada wabak COVID-19 yang semakin berleluasa. Berleluasa itu siapa boleh kena. Yang terkini yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan juga dijangkiti COVID-19. Itu yang terkini kami dapat. Anak-anak Negeri Sembilan di perantauan dapat khabar ni, satu kejutan. Maknanya COVID-19 ni dia tak mengenal siapa saja. Jadi jaga-jaga. Kita jaga diri kita dan kita mohon Allah Ta'ala pelihara kita, insyaAllah. Itu saja untuk tengah hari ini sebagai isi perkongsian tazkirah Jumaat pada hari ini. Yang baik dari Allah SWT dan yang kurang daripada kita semua. Wallahualam. Aku lepas azam taufiq azim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.